Saya nak record. Okey. Cerita pasal record baru teringat. Okey. Dah sampai sini tak apa. Literature review nanti ada kita boleh record. Okey, meniru ni saya kata tadi plagiarism. Janganlah meniru. Menyusahkan awak nanti. Jadi kalau boleh semua yang kita ambil daripada sebenarnya set awal-awal. Memang kita buat master, kita buat PhD, kita memang menyusahkan diri kita. So kita keluar daripada kepompong keselesaan kita. Memang ini yang kita nak kan. So apabila ini yang you nak, okey boleh nampak semua boleh Boleh dengar saya? Dr. Loman boleh dengar? Dengar. Okey. Saya takut tak dengar. Okey. Meniru ni sebab kita belajar, kita buat master, kita buat PhD, memang kita menyusahkan diri kita. So jadi awal-awal janganlah, biar kita susah dulu, kita senang kemudian. Okey, jangan nanti dah sampai towards the end nanti plagiarism awak dia check tau, pakai sistem Turnitin, nanti dia check, dia kata ya Allah tingginya. Jadi menyusahkan awak apabila. Jadi berhati-hati, kena tengok, jangan ambil kerja orang tanpa kita side kerja dia. Okey, kalau boleh cubalah jadi cerdik sedikit. Kalau you ambil ayat orang, ambil point dia, tutup buku tu, buat ayat balik apa yang awak faham. Itu cara dia. Jangan jangan ambil bulat-bulat ayat orang. Dan kena ingat examiner kita ni, kita punya penyelia. Penyelia mungkin dia seorang, dia tak pasal ni. Examiner awak kadang-kadang adalah orang yang dah beratus-ratus dah. Kalau tak beratus, berpuluh dah dia baca tesis student. Lagi pula kalau bidang TESOL macam Aini, Fazilah Pembangunan, Dr. Zainuddin, Dr. Mahani, dia dah baca banyak dah tesis tentang pembangunan bla 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 kan. Mesti dia dah aku macam dah terbaca benda macam ni, ayat ni. Aku macam dah terpandang benda ni. Itu bahaya awak. Itu bahaya. Jadi dah memang kita menyusahkan diri kita, kita sambung belajar, jadi biarlah kita susah. Biar nanti dekat hujungnya kita akan dapat benda-benda yang baik. So justify semua benda, quote semua benda. Kalau sini dah ada tulis kalau you nak dia saya rasa slide literature review pun ada tulis benda ni. Saya gone through tadi pagi, saya nampak Dr. Husna dengan Dr. Nozana dia ada terangkan juga pasal benda ni. Kalau 40 lebih daripada 40 perkataan tu kita tak boleh masukkan dia dalam petikan, kita indentkan dia. Tapi kalau saya bukan nak promote lah, saya pun dah tak ada buku saya tu panduan penulisan ilmiah. Masa saya mula-mula dulu masuk UTM, saya dengan kawan-kawan saya ada buat. Saya rasa masih relevan sampai sekarang buku tu. Ada penerbit UTM yang terbitkan. Macam mana nak tulis kutipan, macam mana nak buat bibliografi, apa sistem. Tulis orang Cina macam mana nama Cina, nama India macam mana, nama Melayu macam mana, kalau 3 orang penulis macam mana, kalau lebih daripada 3 orang penulis macam mana. Nak letak at all tu macam mana, kalau organisasi kita nak tulis bagaimana, ataupun buku ataupun artikel yang tak ada tahun, tak ada nama author dia tak ada, dah hilang kan, kita tak tahu nak cari, dah cari search tak jumpa, macam mana nak tulis. Sekarang ni internet, macam mana pula nak tulis internet? Conference, macam mana nak tulis conference punya kertas kerja? Macam mana nak tulis tesis, tajuk tesis rujuk unpublished thesis, macam mana? So ada banyak panduan ni. Kalau rajin cari buku saya, kalau tidak pun banyaklah lain-lain punya orang nak tulis. Tapi saya tak pernah lah promote buku tu pun, saya tak ada. Saya dah hilang, saya dah beli lagi sekali, hilang lagi. Panduan penulisan ilmiah. Saya dengan kawan-kawan saya bukan di Fakulti Pendidikan, di Sekolah Pendidikan dulu. Masa saya di Jabatan Bahasa Moden dulu. Fakulti Penulisan dan Pengembangan Sumber Manusia, long time ago. Tapi kalau saya tengok sekarang, relevan. Dia benda yang sama juga. Boleh rujuk itu. Ataupun tu saya dah letak dah manual penulisan tesis tu dekat e-learning awak rujuk lah. Rujuk. Jadi saya tak payah pergi one by one slide Dr. Zainuddin ni, itulah dia.
Itulah dia kalau saya tengok kat ujung. Okey, satu lagi ethical issues. Sorry. Ethical. Jadi ethical ni kena ingat kalau awak sebenarnya isu ethical ni ada dua sebenarnya. Dulu kita pernah debatkan Dr. Roman, kalau dapatan kajian awak, ini tentang dapatan kajian. Kalau dapatan kajian awak bagus, why not kita tulis sekolah tu. Tapi kalau dapatan kajian tu you rasa tidak menyokong kepada sekolah itu, jangan letak nama sekolah tu. Why not benda baik kita share. Tapi kalau benda tak baik, kita silent kan. So kita kata menurut kajian saya bahawa Maktab Rendah Sains Mara menunjukkan tingkah laku pelajar bla bla contoh bla 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 bla. Janganlah sebut, kita sebutlah sekolah apalah kita jangan sebut Maktab Rendah Sains Mara Dungun contohnya. Janganlah jangan sebut macam tu. Kalau benda tu membawa implikasi buruk, memberi implikasi yang tidak baik. Tapi yang you kena pastinya yang senang kalau nak ambil yang senang tak payahlah sebut nama sekolah. Awak kod kalau sekolah tu sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D. Responden A, responden B. Awak namakanlah apa. Responden Tiong, responden Murai. Kalau nak letak nama burung ke nak letak nama apa. Tak apalah. Yang penting jangan letak nama orang sendiri. Ataupun letak tulis job nama kat situ. Nama yang disebutkan di atas bukanlah nama sebenar. Nama atas adalah rekaan semata-mata. So macam tu dari segi ethical. Dan lagi satu, semua benda kita kena minta permission. Kalau nak pergi sekolah, nak pergi maktab, kenalah pergi melalui organisasi yang memayungi dia. Kalau sekolah tu Kementerian Pendidikan kena dapatkan kebenaran. Kalau di maktab-maktab awak kenalah dapatkan kebenaran kepada orang-orang tertentu, tu kena cari sendirilah. Kalau nak pergi orang asli kadang-kadang dari segi formal dan kadang-kadang informal juga. Kalau you nak pergi orang asli tu you kenalah tok batin dia tu, you kenalah membina repo dulu ataupun you kena cari orang yang kenal tok batin dia Fazilah. Bukan senang nak masuk ke kawasan orang asli tu. Nanti dia tak boleh terima kita. Itu ethical issue lah. Lagi satu, kalau yang buat kualitatif, respect kita punya responden, kita punya participant, kita punya participant temu bual kita tu yang berikan kita maklum balas, kita kena hormat dia. Kalau dia tak nak, dia tak nak certain issue, dia tak nak kita report, kita kena akur. Kita kena akur. Itu antara ethical issue, dan selebihnya banyak benda yang you baca, benda-benda lain yang mungkin saya tak sebut, you bacalah. Saya sebut ni based on saya punya pengalaman, berdasarkan saya punya pengalaman dan juga sharing daripada kawan-kawan. Sharing daripada student macam mana dan juga isu-isu masalah-masalah yang berlaku di sekolah, di fakulti. Jadi saya share bersamalah. Jadi pada saya itu saja untuk topik ini, dan saya akan, sebelum kita pergi literature review, saya rasa saya nak kongsi dengan awak satu lagi topik dalam overview ni. Nanti saya tengok adakah ini. Nampaknya bukan. Saya cek balik. So boleh faham ini kehadiran tadi semua orang dah ke? Dah ambil kehadiran dah semua? Sekejap saya tengok. Oh, dia scan nanti ambil lah dulu. Tu dia. Yang dah Syuhada, Rahman, Haniza. Yang lain belum. Nanti saya alih kotak. Boleh nampak? Scan. Geti tak geti? Geti.
Anis Nadira ada. Nak kena guna phone kan? Saya guna phone ni. Ha? Oh, awak guna phone. Sebab laptop tak berapa kuat. Siapa ni Fazila Nanti saya kopikan dalam nak letak kat mana nak create group WhatsApp ke Dr. Lokman? Senang ke tak payah? Rostam, kita nak create dia orang punya group ke? Saya secara pribadi macam nak. Macam nak dengan dia orang senang kan? Dr. Lokman? Saya tak okey je mana-mana. Mungkin salah seorang buatlah group WhatsApp sesama you all. Tapi itulah nombor telefon je lah. Nak suruh kita buat ke? Ke you all buat, you all invite kami? You all kenal tak sesama you all? Boleh letak QR code dalam e-learning, mereka boleh join nanti. Kata saya buat kan? Dr. Syafi'i nak buat kan? Okey. Dah, semua dah. Nanti buatlah. Ni kalau ada dalam WhatsApp ni senang saya boleh tu. Nak copy Syafi'i, benda ni nak copy dekat chat tak boleh Syafi'i Apa dia Dr. Sinta? Apa dia tu nak share? Nak copy kita image kita nak copy tak boleh Oh tak boleh, nak share dekat sini tak boleh. Kan, tak boleh kan dia kan. Dia punya apa tu? Dia punya itu dia punya cara lah keabsahan dengan reliability, validity dia tu. Okay? Dia dah tak nak dah tu. Okay, tak apa. Fazila, nanti saya share lagi. Nanti kita buat lagi. Okay, Farah pun ada. Dr. Farah. Assalamualaikum, Dr. Farah. Salam. Ada juga. Tapi background saya bising anak-anak. Sorry, doktor. Tak apa. Semua tanya doktor. Okay. Thank you lah datang sekali. Sama-sama belajar. Okay, saya teruskan. Nanti kita break sekejap sebelum kita masuk ke literature review. Okay, sedikit saja sebab sebenarnya dia maybe lah pada apa ni members yang buat bahan pengajaran ini saya rasa dia menganggap bahawa memang penting pun research problem ni. That's why dia sedut satu topik ini, dia buat satu lagi slide satu lagi set of slide. So di sini adalah nak mengidentifikasi research problem. Okay, macam mana kita nak kenal masalah dalam kajian. Tadi Fazila dah sebut antaranya yang kita baca lah. Siapa yang buat PhD, buat master, siapa nak buat research memang kena baca, tak boleh, tak ada shortcut. Tak ada shortcut. Tapi memang you kena baca buku, baca artikel, baca buku sebab you nak cari teori. Okay, nak cari teori sebab sometimes teori yang diterangkan dalam artikel kadang-kadang kita tak nampak, tak clear. Kadang-kadang dia pakai sebahagian aja teori tu. Kita nak orang kata
ulasan sepenuhnya terhadap teori tu. So kita kena baca buku. Okay, jurnal untuk kita tengok isu apa yang yang diperdebatkan. Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, pada saya kalau isu ni saya memang selalu bagi tahu student saya, cari keyword dia, lepas tu pergi cari jurnal all over the world. Cari keyword melalui, kalau sekarang saya lupa nak terangkan. You dah jadi pelajar UTM, you boleh masuk library UTM, you pergi kepada A to Z online database. Okay, you nak mendaftar kat situ, you pergi online database, you pergi A to Z listing, you masuk ProQuest, you masuk Emerald, you masuk apa lagi? ProQuest, Emerald, lagi apa Dr. Lokman? Apa lagi Syafi'i? Ayah Farah? Rustam? Scopus, Teles. Scopus, lagi apa? Web of Science. Ada banyak yang you pergi sana, you baca. You tengok keyword dia, you tengok dekat seluruh dunia sekarang tengah cerita tentang apa dalam reading contohnya. Ini dalam konteks reading orang cerita pasal apa. Kalau orang dah tak cakap pasal apa yang you nak buat, jangan berani tak tentu pasal. Jangan berani tak tentu pasal. Kalau kita tengok, kita baca, kita tengok keyword kita tengok, tak ada pun orang buat macam kajian aku ni. Jangan berani. Jangan berani. Kalau orang katalah macam ini tadi nak buat reading, tapi bila you tengok dekat all over the world orang dah tak buat reading, jangan buat. Walaupun you minat. Bahaya sebab sekarang ni you bukan nak menyelesaikan masalah dunia. Yang buat PhD tolong sikit, yang buat master full research kena ingat you bukan nak selesaikan masalah dunia. You nak lulus belajar, nak dapat PhD, nak dapat masters. Salah satu caranya, tipsnya pergi cari keyword sudah dekat seluruh, pergi dekat library, tengok kajian-kajian daripada tahun 2015 ke 2020. Dia buat apa dalam bidang awak? Dia buat apa? Tengok, kaji, tulis, dapatkan kerangka. Bila dah dapat tu baru you akan tahu, isu ini satu dunia tengah bercakap. Itu yang saya buat masa saya buat PhD. Sebab saya punya tajuk tu tak ada lagi kat Malaysia. Pengantarabangsaaan Universiti. Tahun 2006. Tak ada lagi. Jadi saya terpaksa tengok kat China, kat Jepun, dekat US, dekat UK, cerita pasal apa. Saya ambil isu tu, saya buat. Jadi masa proposal, orang tak akan tanya you banyak. Tapi apabila you dah baca semua, you dah tahu isu tu isu yang hangat diperkatakan di seluruh dunia, you tak perasan tau bila you cari tu sebenarnya you dah banyak letak maklumat dalam kepala you. Bila you propose semua benda you boleh jawab. Okay? Itu Dr. Syafi'i dah share QR code. Nanti you follow je instruction dia untuk buat grup WhatsApp. Sebab masing-masing dari tempat lain, bidang lain, kita tak ada nombor masing-masing. Okay, itu untuk define research problem lah, untuk shortcut. Untuk shortcut untuknya. Kalau macam Fazilah kata tadi, cari satu artikel yang memang bincang pasal isu yang you nak buat. You tengok ada tak ada. Kalau tak ada, jangan berani-berani. Bahaya. Tengok pula polisi. Kalau polisi ada, macam sekarang ni orang sibuk tentang, orang cerita tentang SD, Sustainable Development for Education. You carilah. Cari bidang you tapi mungkin nak tengok dari segi sustainable, kelestarian pendidikan. Ada berapa pilar 19 pilar ke tak silap saya. Cari mana yang bersesuaian dengan you. Jangan ingat jangan selesaikan masalah dunia. Kadang-kadang benda yang kita tak suka pun, benda yang kita suka pun tapi tak ada. Benda tu dah obsolete, so janganlah buat menyusahkan awak. Okey. Ini isu sebenarnya benda yang sama seperti mana saya sebutkan tadi. Okey, selain daripada isu tu, this is one also once you kena fikirkan access to people and site. Adakah you boleh research itu, data tu, tajuk you tu researchable or not?
Contohnya you nak kaji tentang maknyah. You tak ada kawan pun maknyah. Macam Fazila nak kena cari, nak buat kajian dekat tempat orang asli. Make sure you ada networking kat sana. Make sure you ada networking ataupun you ada orang yang boleh bawa you ke sana. Kalau tidak nanti susah nak collect data. Benda dah jalan, proposal dah siap, tapi collect data you tak boleh nak pergi site tu. Susah juga. Okay, macam maknyah, macam penagih dadah ataupun macam anak-anak gadis yang dah terlanjur. Kita nak tahu tentang diri dia macam mana. Itu bukan senang nak kaji. Benda yang tak boleh dikaji, jangan sibuk-sibuk nak kaji lah. Awak kan nak grad je, nak dapat PhD. Lepas dapat PhD nanti boleh nak selesaikan masalah dunia. Okay, masa awak ada masa berapa tahun je. Yang PhD ada lebih kurang 3 tahun setengah. Setengah tu saya yang bagi. Biasanya dapat 3 tahun ni kan. 3 tahun, setengah tu 6 bulan tu Dr. Sanita yang bagi. Okay, itu time dia. Resources. Okay, awak sumber-sumber banyak tak? Sumber ada tak? Kalau tak cukup jangan buat skills. You ada tak skills tu? Kalau you tak ada pasal komputer, janganlah sibuk bangunkan web, nak bangunkan itu, bangunkan ini. Tak ada, jangan. Lagi satu kena ingat, kenapa saya kata sometimes kena baca juga buku. Sebab sometimes kalau you contohlah, you bidang pembangunan ataupun you bidang TESOL, bahagian reading ke, language, grammar ke, whatever. Kena bidang tu sama ada you mampu tak ke situ. You mampu tak kepada bidang itu. Kalau tidak, jangan buat jugalah. Okay. Should the problem be research? Kita tengok. Ni nak cari gap lah. Sebenarnya benda yang sama juga. Kaji problem tu dan you tengok sama ada, sebab kenapa you baca? Sebab nak tengok ada gap. Okay, ini yang sepatutnya, tapi katalah sepatutnya dia kena dia jadi A. Okay, tapi sebenarnya tak jadi A. Katalah dia kena exceed sampai kepada level 4. Tapi apa yang berlaku level 2. Jadi level 3 tu kat mana? Adakah research you tu boleh fulfill, masuk dalam 3? Ataupun masuk dalam 3.5 atau 3.5 ataupun boleh masuk sikit je 1.5, 0.5. So untuk mengecikkan gap, make sure that. Okay. Dan kalau saya sebut lagi, bukan tak boleh kita replicate ataupun kita guna study orang lain, tapi bila study orang lain you guna, boleh, tak ada masalah. Orang buat dekat China atau orang buat dekat Vietnam, you buat dekat Malaysia. Okay, Vietnam tu payah sikit lah sebab dia sedikit sama dengan kita budaya dia. Contohnya ataupun yang lebih menarik, mungkin orang tu buat dekat Jepun. Okay, Jepun kan lebih berbeza dari segi policy, dari segi apa. Okay, so why not you buat kat Malaysia? Bila buat kat Malaysia, ada cara dia. Why not? Okay. Okay, nanti selebihnya saya rasa you baca sendiri, you tengok should be adakah problem awak tu. Dia yang pentingnya kena gap tu kena kena di-fulfill lah. Sebab saya tak nak banyak-banyak sebab kita nak buat lagi satu topik ni. Okay. Ini adalah beza lah dia tulis statement, purpose of statement sebab dalam kuantitatif dia tulis macam ni. Dalam kualitatif tulis macam ni. So you tengok sedikit. Pada saya ini terlalu awal jugalah. Nanti Dr. Rostam dengan Dr. Farah akan explain to you more about this to you lah. Dalam kuantitatif, the purpose of the study is to examine the relationship between blah blah blah. Tapi kalau kualitatif, dia mesti the purpose of the study is to explore. Ni nanti Dr. Farah dengan Rostam akan pergi lebih lanjut lah. Sebab kita kena ingat quantitative study adalah berkaitan dengan numbers. Okay, number tu sama ada mean ke, median ke, segala lah.
korelasi ke apa, number tu dia uh, dia represent situation, dia mempresent apa kita nak panggil uh, kita nak panggil reason lah nombor tu yang bermakna, tetapi dalam kualitatif yang bermakna ialah word perkataan. Jadi dia different lah. Biasanya kuantitatif kita boleh generalisasikan, tapi kualitatif tak boleh. Dia hanya pada fokus kajian sahaja. Okay, research question. Okay, dibezakan juga kuantitatif, kualitatif pada saya tak ada apa. Okay, that's it. Untuk ini cuma ada sedikit tentang hipotesis. Okay, apa itu hipotesis? Ada banyak ni, tapi saya rasa nanti akan saya rasa tak perlulah ya Dr. Luqman kita cerita pasal hipotesis, research question ni nanti, sebab akan pergi pada modul-modul yang berikutnya. Okey. Saya rasa cukup kat sini dulu untuk topik overview. Okey, jam saya 5.48, so saya rasa dalam selepas ini saya boleh share pun literature review pun sama. Saya pun tak akan pergi slide by slide. Okey, saya bagi break. Kita break lah sekejap, nanti pukul 6 kita datang balik. Kita masuk balik. Saya ada je siapa nak pergi toilet, nak minum sekejap. 5.49 sekarang ni, so pukul 6 kita start balik literature review. Boleh? Boleh Aini? Yang lain-lain? Okey. Okey, buat masa ni nanti rehat Okey, terima kasih. Apa yang belum semayang, boleh semayang.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita sambung ya dengan literature review. Saya cuba juga meringkaskan seberapa yang boleh supaya nanti saya dapat sedikitlah berbincang dengan pelajar-pelajar semua tentang assignment pertama you all, iaitu membuat meta analisis kan dari literature review. Saya harap nanti kalau ada masa boleh bincang sedikit lah. Okey, literature, kita masuk kepada topik kita yang kedua, iaitu literature review, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sorotan kajian. Sorotan kajian. Okey. Ini adalah kuis yang dia berikan thesis writing formatting guideline used by UTM is guna apa? Boleh jawab? Thesis writing formatting guideline. Kita guna format penulisan di UTM pakai format apa? Yang mana jawapan dia? APA. APA. Okey, yang seterusnya. Ada siap ni. Okey. Dah ada jawapan pula. Kat mana kita nak find literature? Okey, semua kat atas. You pergi tengok Google Scholar Library, library database. Okey. What is citation chaining? Cuba jawab. What is citation chaining? Source chronologically. Citation tu kita dapat macam mana kita nak apa yang dimaksudkan. Kadang-kadang kita listing tu secara kronologi. Kronologi dalam konteks apa itu bergantung kepada kajian you. Kadang-kadang pada saya lah kronologi ni bukan dari segi masa je. Kalau tanya saya konteks yang lebih luas, kronologi kadang-kadang dia berkaitan dengan kajian kita. Sama ada kronologi dari segi time, dari segi event pun boleh juga. Okey. Okey, apa dia literature review sebenarnya? Dekat sini dia katakan bahawa apa dia literature review tu? Apa dia sorotan kajian? Apabila ada perkataan sorotan, bila perkataan sorotan maksudnya kita menyorot. Bila menyorot maksud dia kita kena membuat apa kita panggil macam analisis, ataupun kita kena overview. Kita kena membuat liputan terhadap kajian kita. Kita kena membuat liputan. Bila kita membuat liputan, kita kena tengok dari semua angle yang berkaitan dengan kajian kita. Angle tu setiap angle tu kita kena tengok. Yang nak tahu angle tu macam mana, doktor? Mungkin you akan tanya. Nak tahu angle tu macam mana, memang tak ada lain cara dia, baca. Bila you baca, you akan nampak angle tu dekat mana. Dia based on pembacaan. Okey. Literature review ni sangat penting kerana dia menjadi framework. So, keyword dia kat situ ialah framework. Dia menjadi kerangka kepada kita punya kajian. Lepas tu, literature review is in-depth critical analysis of published scholarly research related to a specific topic. Maksudnya kita kena, bila kita cerita tentang sorot, maksudnya kita tinjau benda tu secara kritikal. Okey, secara kritikal. Macam mana yang dimaksudkan dengan kritikal itu? Biasanya, saya terus sentuh lah. Saya tak payah kita tengok slide by slide, saya terus sentuh. Yang dikatakan critical analysis tu apabila kita tengok dari segi satulah yang biasa kita tengok method. Dia pakai kuali ke pakai kuanti? Apa design dia? Apa populasi dia? Apa sampel yang digunakan? Apa instrumen yang digunakan?
Okey, apa instrumen kuali, apa instrumen kuanti, apa kaedah penyelidikan yang diguna. Okey, satu. Satu lagi, apa dalam konteks apa mungkin kita boleh tengok? Problem. Kita tengok dari segi penyataan masalah dia. Dekat mana penyataan? Apa isu dia? Bila kita tengok isu, rupanya orang pengkaji dia dapat contohnya dalam konteks CIPP semua orang tahu kan, awak belum dapat, awak tak ada knowledge saya tak tahu lah, dah biasa tak dengan CIPP. Apa yang saya nak cerita tentang okeylah faktor-faktor pencapaian akademik pelajar lah contoh. Faktor-faktor pencapaian akademik pelajar mungkin di sekolah menengah harian biasa tak sama dengan sekolah menengah harian, sekolah menengah asrama penuh ataupun bantuan penuh kerajaan, contoh sekolah menengah agama. Ada isu lain-lain ataupun penulis ini, penulis A, dia katalah dia buat sekolah menengah harian biasa, tapi penulis A dapat beza. Penulis A kata ada 5 faktor, penulis B kata ada 2 faktor, penulis C kata ada 10 faktor. Jadi you critical in terms of that. Okay, saya sebenarnya kalau dalam konteks masters bagi mereka yang buat level masters kat sini, dia kalau you nak critical, you guna je SWOT analysis. Di mana-mana pun you pergi bila level bidang masters you, kalau you buat level masters, you guna je SWOT analysis. Okay, saya kalau susah-susah saya akan bagi tahu student, you cuba buat ikut SWOT analysis. You cari dia punya strength, okay, weaknesses dia, and then opportunities dia, lepas tu threat dia. Buat 3 benda ni. Nanti cuba rangkumkan dia akan jadi dia akan jadi analisis yang kritikal juga. Okey. Okay, sorry. Saya memang minta maaf, saya memang tak berapa minat kalau slide yang ditarik-tarik begini, especially kalau slide tu team teaching macam gini, slide yang bukan kita buat sendiri. Okey, tak apa. Saya pula macam tak bersyukur anda buatkan. Okey, tak apa. Ini adalah antara publish scholarly. Publish scholarly maksudnya ini yang boleh rujuk buku, journal, proceeding dan juga thesis sebelum ni. Sebelumlah yang sebelum kita buat kajian. Ini adalah kenapa literature review tu perlu untuk research kita. Supaya satu, kita faham tentang topik, kita ada apabila kita membaca, apabila kita meneliti kajian-kajian orang lain, secara tidak langsung kita sebenarnya develop ideas. Macam saya kata tadi tu, pengkaji A dapat, walaupun yang sekolah menengah harian biasa, dia tengok faktor pencapaian akademik, kenapa pengkaji A dapat 2 faktor dia? Kenapa pengkaji B dapat 10? Okay, dekat situ, dan dengan bantuan bacaan-bacaan lain, you develop your own idea. You develop your own idea. Kadang-kadang benda ni dalam PhD pun it's quite interesting. Masa kita baca literature tu, kita membina satu kerangka lain. Contohnya pengkaji bernama Ahmad dan pengkaji bernama Aminah, dia buat benda yang sama. Okey, katalah pencapaian akademik pelajar tu tadi, dia macam saya kata tadi, yang ni dapat 2 faktor, yang ni dapat 10 faktor. Daripada 2 tu, saya sebagai pengkaji, saya dah baca-baca banyak, saya mergekan 2 tu, saya letak benda lain. Kenapa dia jadi 2, kenapa dia jadi 3? Saya dapat idea macam mana 2 dan 3 tu boleh berlaku. Saya bina saya punya faktor sendiri, saya buat dalam kajian saya. Itu boleh jadi PhD yang sangat menarik. Okey, itu memang seronok kalau kita dapat membina benda yang sebegitu. It's quite very interesting. Okay, and also juga dia demonstrate your knowledge.
Jangan ingat literature review ni kita tulis saja, oh ini yang kita nak tunjuk kat orang kita baca. Sebenarnya apabila you buat literature, sebila you membaca, itu menunjukkan knowledge you dekat mana knowledge you. Dekat mana knowledge you, sebab dia bukan cut and paste. Bukan awak baca letak, awak baca, oh dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia ni kata macam ni, dia tidak. Tak boleh macam tu. Itu bukan sorot namanya. Itu adalah ambil letak, cut and paste, cut and paste, cut and paste. Itu bukan literature. Bagi yang PhD lagilah. Dan bagi yang master, sebab you full research, memang you kena walaupun tak setinggi PhD, tetapi you kena buat juga exercise yang saya sebutkan ini. Sekurang-kurangnya semua perspektif dalam skop kajian you tu you boleh terangkan pada orang. Itu dia. Okay, ini adalah macam mana you nak manage you punya literature review. Of course you pun of course daripada source. You conduct literature search database macam saya dah sebut tadi. You pergi online databases, you pergi internet. Maybe you punya supervisor ada idea. You boleh guna Mendeley, you boleh guna EndNote dan sebagainya lah. Dan reading, of course lah, you kena reading, writing, and also citing. Ini antara cara macam mana you nak manage. You kena tahu source dia. Tolong kalau you baca, tulis. Hari tu 2 bulan lepas saya pergi kursus penulisan. Orang tu penceramah dari Universiti Melaya tu memang dia pandai menulis lah. Okay, salah satu cara dia kata masa dia buat literature review, masa dia buat PhD ialah dia tulis dalam kertas. Dia A4 ni bagi mereka yang buat PhD ataupun buat master tu boleh tiru. A4 ni dia belah, dia buat 4 segi lah macam ni, kecil-kecil. Dia kata dia potong lagi kecil, dia kata. Setiap kali tu dia kata dia jumpa buku, dia journal ke dia tulis apa yang ada dalam buku tu, belakang dia tulis sumber dia. Dia tulis, lepas tu tulis lagi apa dia dapat belakang, dia tulis semua. Tapi anda semua adalah generasi baru kan, generasi yang orang kata pandai teknologi. Pada saya better you guna teknologi. Saya tak tahu macam mana, sebab saya zaman saya buat PhD pun saya ada buku besar. Dekat 2 buku besar tu saya akan tulis semua, sebab nanti kalau you tak tulis, nanti you lupa kat mana. Satu hal nak mencari. Satu hal nak mencari. Dalam komputer pun sama, kalau boleh selalu buat backup. Ada Google Drive, so you masuk dalam Google Drive, dia tak akan hilang. Hilang data dalam proses buat PhD adalah benda yang sangat menyedihkan. You nak kena buat balik, jangan. Dan kalau kadang-kadang laptop kena curi, laptop rosak, so kena letak dalam Google Drive. Macam saya dulu, saya email. Saya ada 2 email, saya email mana dulu. Google Drive pun tak pandai buka, tak ada kod. Tak tahulah ada kod Syafi'i, saya tak pandai guna masa tu. Jadi saya saya ada, tapi sakit tak. Orang tak guna sangat kod. Tak guna. Saya hanya pakai email je. Jadi saya email saya punya bahan tu kepada diri saya sendiri. Itu je saya gunakan. Dan buku besar tu memang berguna lah. Sampai sekarang jangan sombong. Kita macam mana pun jangan ingat kita boleh ingat semua benda. Catatan kena ada. Belajarlah mencatat. Walaupun you rasa you boleh ingat semua benda. Tapi bila you belajar, you buat masa you buat PhD, bendanya sangat banyak. Dalam satu muka surat tu kadang-kadang you sorot dekat 10 kajian ke 15 kajian, ataupun paling tidak pun 5-6 kajian. Bendanya bukan sikit. Jadi kena sistematik. You kena ada cara you. Sampai dia cakap pada saya tu, penceramah tu, dia kata saya ada 3-4 kotak sanita. Dia kata benda-benda yang saya kertas-kertas saya masih simpan lagi sampai sekarang. Dia masih simpan. Dia kata ada kotak-kotak benda tu. Jadi bila you tulis idea tu dekat depan, belakang dia punya sumber, dia takkanlah hilang. Takkan hilang. Itu antara you nak manage your punya literature review. Nampak macam idea bongok je kan, tapi dia sangat membantu. Nampak macam idea bongok je.
Sekarang mana ada tulis-tulis gitu, semua orang ambil gambar. Sekarang bolehlah pakai telefon, mungkin je boleh ambil gambar. Tapi jangan sampai ambil gambar, lepas tu pun hilang tak kat mana. Sebab ambil gambar ni tak dapat tengok depan belakang. Tapi kalau you dah selesa, you boleh guna aplikasi apa ke, go on. Tapi yang penting benda tu kena simpan. Kena simpan, nanti nak cari balik susah. Okey, ini adalah sumber-sumber yang you akan dapat. Saya dah bagi tahu tadi. You kena baca, you kena tengok website, you kena buku. Okey, ini sumber. Yang penting sekali pergi library, online databases, pergi A to Z listing, cari Emerald, Scopus, Web of Science, ProQuest. Semua ada kat sana. Semua ada kat sana. Library kita subscribe banyak. Jadi baca. Nanti awak letak keyword kat situ, kata apa? Reading, for example. Zaini punya topik hari ni. Reading, awak akan nampak banyak. Dan awak akan tahu dalam konteks tarikh 2015, 2020, reading ni orang buat kajian tentang apa bahagian reading ni. Banyak. Ini compilation, so you boleh guna software-software yang macam ni. Kalau you memang technology oriented person, go on. Okay, EndNote, Mendeley ada. Ni yang saya tak pernah gunalah. RefWorks, Zotero, EasyBib. Saya biasa dengan, kita biasalah orang tua macam saya ni, Mendeley, EndNote. Itu kita dah biasalah. Okay. Reference and citation style, also of course you akan guna APA. Kalau tak tadi kalau you nak dalam bahasa Melayu, of course lah you boleh carilah buku saya dengan kawan-kawan saya tu, panduan penulisan ilmiah warna purple muda. You cuba cari. Kalau you nak guna handy lah, you buka-buka. Kalau tak suka carilah dekat online, ada banyak. Okay, many different format, cara-cara nak citation ni ada banyak. Kalau kita tengok situ Modern Language Association, dia ada dia punya lah Zaini. MLA tu ini so tapi kita tak guna, kita guna APA. Tu nampak. Okey, ni adalah step by step literature review. Okey, yang pertama sekali kena dapatkan guideline apa tu, apa tu dekat mana, macam mana apa tu. Kalau tak nak kat sini, you boleh tengok saya punya buku ataupun orang lain punya buku. Lepas tu decide on topic. Cari keyword lah sebenarnya. Pada saya step 2 ni, kalau decide on topic sebenarnya you cari keywords. Keywords tu nanti you punya pun boleh ubah. Okay, pun boleh ubah. Kalau kita tengok sini, the effect of communication style on marital satisfaction among intercultural marriage. Okay, mana dia punya keywords dia? Communication style, marital satisfaction, intercultural marriage. 3 benda tu cari. Kalau dapat 3 ni combine tapi orang tu buat lain ataupun tak ada, salah satunya mungkin tak ada. The effect ataupun dia punya yang you jumpa tu tak ada effect pun. Dia cerita tentang communication style among intercultural marriage. Baca. Nanti you akan jumpa asyik nama tu je. Kalau you ada dalam 5 artikel kan, you nampak nama tu je keluar. Ambil nama tu, pergi Google Scholar. Nanti you akan keluar artikel dia banyak. Banyak. Baca je lah. Baca je. Okay. Dah lambat dia keluar. Saya dah bagi dulu. Okay. Ini independent variable, dependent variable, pun boleh ubah. Keyword tadi tu akan jadi you punya pun boleh ubah. Nanti demografi you tu nanti jantina ke, race ke, pengalaman mengajar ke, apa tu. Itu you pun kena review kemudian. You tengok bila you baca keyword tu, you akan nampak orang cerita pasal macam mana. Then nanti pergi kat situ. Okay, and then pergi cari, dia cerita kat mana you nak review, of course. Tu EBSCO host, saya lupa tadi EBSCO host tu. EBSCO host, ProQuest, JSTOR, online journal article, library ni, online databases, Google Scholar. Ada banyak kat situ. Ini antara tips-tips dia. Okay, untuk cari literature review.
Okay, saya rasa you baca tapi sedikit dia dah tunjuk ni so ada authority kat situ. Apa itu authority? Itu adalah sebenarnya is there an author's name. You tengok authority kepada journal tu. Information tu. Sebab ni adalah teknik to evaluate information. Kita nak macam mana kita nak evaluate sama ada information tu kita boleh guna ataupun tidak. Tengok dari segi authority dia, evenness dia, okay, dari segi sources dekat mana, dari coverage dia, the purpose, okay, dan juga timelines. Okay, you tengok itu cara. Nak tahu macam mana nak evaluate information. Cuma kalau information tu tak clear, carilah. Lagi satu, PhD tolong, begitu juga Master for Research, jangan cari data ataupun sumber kedua. Maksudnya you kutip dari orang lain. So cari buku original tu. Cari buku original. Jangan cari yang sekunder, cari yang premier dia. Cari yang utama tu. Okay. Ini a lot of time to search result, of course. Memang banyak masa untuk you mencari literature review ni. Okay, dan ada beberapa tips. Saya dah bagi tahu juga tadi. Beberapa tips. Salah satunya ialah networking. Ada kawan-kawan ni you cari group doctorate support group. Ini you ambil networking lah. You ada ni tak? You dah ada baca tak jurnal ni? You baca tak artikel ni? Kalau saya nak kaji ni dengan kaji ni boleh tak? Kalau saya nak buat korelasi, boleh ke korelasi antara demografi dengan data saya? Oh tak boleh. Mana boleh? Kalau nak demografi, data demografi dengan data kita, data yang kita dapat tu kena pakai perbezaan t-test. Nanti akan you boleh communicate dengan kawan-kawan kadang-kadang baca memang boleh. Saya ingat lagi saya buat PhD, saya yang saya rasa appreciate apabila kawan-kawan bercakap dengan kita, dia baca, dia cakap dengan kita. Sebab kita nak baca, kita dah kadang-kadang ada satu stage kita letih nak baca, kita penat. Tapi bila orang cakap pada kita, kita very appreciate. Jadi bina networking. Kadang-kadang ada interlibrary loan. Ni you boleh jumpalah penasihat pembaca kat library. Dia boleh tolong you. Berkawanlah dengan mereka-mereka ni. Dia memang boleh banyak bantu kita. Okay, ini citation chaining tadi saya dah bagi tahu, kita dah cerita sikit tadi. Dia sebenarnya dekat Google Scholar lah. Kita banyak. Manage article tadi pun kita dah sentuh dekat Google Drive, simpan dekat Dropbox. Okay, you boleh guna macam-macam cara untuk you simpan satu pemboleh ubah, jenis-jenis satu pemboleh ubah tu letak dalam satu file, satu folder, letak dalam folder. Okay, summarize the literature in table or concept map format. Ni pun you boleh buat juga. Summarize. Yang nanti ini contoh. Kalau tengok contoh. Dan inilah nanti yang kita nak awak. Okay, you find your tajuk research you tahu keywords you cuba buat macam ni. You tengok orang ni buat. Food resources, dia punya tajuk dia nutrient or food intake survey in pregnant or breastfeeding population. So you tengok objektif dia, design overview dia punya outcome. Lepas tu diet assessment method dia guna diet apa? Okay, study population dia apa? Siapa penulis dia? Dia yang jadi problem nanti masa dalam you punya meta analysis tu, you nak tengok apa sebenarnya? Apa yang you nak tengok? Itu kadang-kadang ada orang keliru. Apa dia nak tengok? Jadi baca. Kita dah sertakan artikel dekat e-learning. Jadi baca kat situ. Saya ada letak satu folder. Folder tu ditulis sample of summative review.
Tengok sampel. Ada 3 sampel kita bagi tengok. Lepas tu ada nota-nota macam mana nak buat meta analisis. Jadi you kena tengok. Okay? Okay. Ini an example of literature map. Tengok dia orang buat map ni. Ini. Tengok macam mana orang membaca. Saya bukan nak nak menakut-nakutkan, tapi awak yang nak belajarkan, dia memanglah banyak kerja, memang susah. Sampai sekarang kalau awak tanya saya buat PhD susah ke doktor, walaupun dah lama saya dapat PhD, saya tetap kata buat PhD susah. Dia bukan buat tau, dia journey. Dia adalah perjalanan hidup, perjalanan belajar. Dia bukan benda yang, saya tak tahu macam mana ada orang kata buat PhD senang. Saya tak masuk akal. Saya sampai sekarang saya cakap, kalau tak susah, kalau you tak pening, you tak keliru, you tak gelap mata, itu bukan PhD lah. Tak percaya tanyalah kawan-kawan saya yang ada kat sini, Dr. Rostam, Dr. Syafi'i, Dr. Farah, semuanya melalui zaman-zaman kesusahan. Okay? Ni synthesize the literature prior to writing your review. Ni. Bacalah nanti, kita ada template ni, critical analysis. Writing the review. Tengok ni, dia tulis, remember. Okay? Literature review is not a list summarizing one piece of literature. Okay, kita kena buat analisis. Salah satu caranya, kalau yang paling mudah, guna SWOT lah. SWOT analysis. Dan saya pesan, kalau you nak dapat buat literature review yang baik, you nak buat meta analisis yang baik, you bacalah, you tekunlah dalam subjek ni, khusus ini. Sebab you tak akan boleh buat summative review tanpa mengetahui apa dia research methodology. So macam mana you nak komen tentang method, you nak komen tentang sampling. Kalau sampling, you tak tahu sampling macam mana. So sampling ada macam-macam jenis. Ada rawak, ada purposive sampling, ada cluster sampling, ada macam-macam sampling. Okay? Instrumen nak buat macam mana. So kalau you tak tahu, you kurang knowledge dalam research methodology, itu adalah batasan yang menyebabkan you tak boleh membuat summative review yang baik. So, saya tak kata you tahu semua. Kalau awak tanya saya pun tak tahu semua research methodology. Dia ada sangat broad, bidang yang sangat broad. Sebab tu subjek ni ramai yang mengajar. Sebab kita tak boleh cover semua. Kalau cover semua, kita akan cover surface. Okay? Kalau nak cover semua, kita tak ada keupayaan. Knowledge kita terbatas. Okay? Kalau awak tanya saya tak buat Spearman Road. Saya hanya buat Nova. Saya tak buat Mancova. Saya kualitatif saya buat thematic analysis, saya buat triangulation. Saya tahu buat metric table. Saya tak tahu buat benda lain. Narrative saya tak tahu. Dr. Narina hebat narrative. Jadi jangan kita tahu semua, tapi sekurang-kurangnya you tahu sikit-sikit benda ni apa. You tahu ini apa, ini apa. Penyataan masalah tu apa, macam mana nak buat objektif. Macam yang dah saya terangkan tadi tu dalam bentuk bulatan tu. Dan itu sangat penting. Okay. Ini yang saya cerita tadi apa sistem dia buat dalam ni, macam mana tulis nama orang putih, itu saya rasa saya tak payahlah nak bincang kat sini. Citation macam mana, kalau 3 or 5 author tu you sendiri baca. Saya rasa ini saya tak perlu bagi tahu. Developing your coherent essay, nanti you baca sendiri. Okay. Sekejap okay. Sebenarnya saya ada sedikit, saya rasa Dr. Farah pun tahu benda ni. Dulu saya rasa, Farah pernah ajar dengan Dr. Zaleha tu ke? Yang
penulisan kritis tu? Critical writing. Critical writing. Pernah kan? Pernah. Pernah, dan saya ada nak tunjuk sikit tentang macam mana menulis tu. Okey, yang lain you tengoklah sendiri sebab saya rasa itu semua you by time nanti develop, dia hanya bentuk penulisan sahaja. Okey, kejap. Saya ambil Dr. Zaleha punya okey. Ini sebenarnya adalah assignment you all tau. You all kena buat systematic review. Ini tak ada tau dekat grup lain. Oh, alamak, apalah saya ni. Sorry. Okay. Ini tak ada dalam grup lain sebab saya teringat tadi. Saya takut you tak berapa clear. Ini adalah assignment you tau. Okay. Systematic. Tapi saya tak letak dekat e-learning. Nanti saya letak dalam e-learning untuk grup kita je lah. Okay. Kenapa apa dia systematic review ni? Systematic review ni nanti kita tengok sekejap. What is a systematic review or meta-analysis? Ini dia. A systematic review answers a defined research question by collecting and summarizing all empirical evidence that fits pre-specified eligibility criteria. Okay? Kita summarize, kita kumpul dan kita summarizekan benda-benda penting yang boleh mempengaruhi research kita bila kita baca. Bila kita baca artikel. Okay. Nanti saya tunjukkan step dia. Okay. Sorry, saya baru dapat idea tadi ni. Saya tak sempat review lagi sebenarnya. Saya baru je ambil daripada semester lepas. Kita pergi sikit-sikit lah, kita tengok ini why do a systematic review ni saya rasa tak perlulah kita tengok who will be involved. Okay, the subject being reviewed, systematic review methodology, ini tak ada apa sangat. Okay, who does this relate to? Okay, kalau kita tengok dari segi kita nak formulate the problem tu, bila kita baca tu macam mana kita nak relatekan benda tu dengan kita punya kajian. Satu kita tengok ialah intervention dia. Okay, apa intervention dalam kita dah tahu kita nak kaji tentang apa, lepas tu kita ada 5 atau 10 journal tentang berkaitan dengan, kalau kita tengok tadi, communication style among macam mana cara berkomunikasi orang yang berkahwin, mungkin berlainan budaya. Cara dia berkomunikasi macam mana, cakap orang putih ke, macam mana dia suitkan diri dia kalau dia kahwin dengan orang putih kan, macam mana. So kita tengok apa intervention dia dalam kajian tu. Or maybe a cause. Okay, and then kita compare. Is there something to compare the intervention? Okay. Or maybe apa lagi? Outcome. Kalau kita tengok produk dia, outcome dia mungkin outcome dia kenapa berbeza? Kenapa tak sama? So again saya pun masih saya mengajar dengan Dr. Farah dulu dalam penulisan kritis tu, antaranya saya pun akan bagi tahu kalau susah-susah you guna analisis. Tapi SWOT analisis tu memang kita tahu kita nak cari kekuatan, kelemahan, tetapi kekuatan kelemahan dalam konteks apa. Ini antaranya intervention dia, kita comparekan dan kita tengok dia punya outcome. Lepas tu kita tengok adakah benda ni dah berlaku sebelum kita dah buat. Okay, step 4. Location of study.
maybe dia memerlukan different database. Dulu kita orang tu buat poly gini, orang ni pula buat quanti. So dapatannya macam mana? Ya, kita locate juga benda yang mungkin non-published studies. Okay, kita mungkin searching for conference proceeding sebab kadang-kadang conference proceeding kadang-kadang tak publish. Okay. Ini data extraction you bina table. Kadang-kadang ada isu yang relate to study quality ialah outcome measured, mungkin ada statistical issue, cara dia report, quality of intervention dan juga cara dia buat generalisasi. Sekejap saya buka lampu dah gelap dah. Tak apalah, saya letakkan kat sini. Nanti bagi mereka yang tak faham sangat nak buat assignment, kita boleh kita boleh bincang samalah. Kan ada dalam kita ada grup WhatsApp. Tapi don't worry, ini saya just bincang secara sepintas lalu. Sebenarnya ada banyak dia nanti saya tunjuk sikit. Sorry saya tunjuk kejap. Ni. Ni salah satunya. Ni, you baca. Baca. Systematic review and meta-analysis and illustrated step-by-step guide. You baca kat sini, kalau you tak faham nanti you tanya saya. Okay, cara nak buat. Dia ada ni define a focus 4-part review question. Saya sebenarnya buat meta-analysis tu. Tapi kita tak ada banyak masa untuk cerita pasal benda ni sebab dia fokus pada literature review dulu. So baca dulu, dia yang pentingnya tadi tu you cari strength kat mana, dia pakai kaedah apa ataupun content dia. Orang ni content dia macam ni, dapatan dia macam ni, orang ni dapatan dia macam ni. Dan you tengok tajuk yang you pilih, bidang yang you pilih dan you nampak nanti gaps tu dekat situ. Sebab saya tahu Farah sendiri masa kita ajar subjek tu pun kita tak boleh bagi guideline macam mana pelajar nak extract content kan daripada artikel kan Farah. Cuma kita susah nak beri guideline. That's why kita pergi kepada mereka by group. Kita pergi dekat sana, kita tanya, okay dia nak buat kajian apa. Bila kita tanya, baru kita boleh bantu dia. Okay, you tengok bahagian ni, you tengok ni, tengok ni, tengok ni. Sebenarnya it depends on kita punya bidang dan fokus tadi kan Dr. Farah? Saya ingat lagi, saya dengan Dr. Farah kita pernah kan satu group kan? Kita guide daripada subjek area masing-masing lah. Dia orang sebut dalam program masing-masing dan kita akan go. Yes. You baca kan? Kita baca artikel tu kan Farah. Lepas tu baru you nampak apa yang you nak extract dari artikel. Nanti you baca 2, 3, you baca 5 je nanti. Tapi kena ingat keyword kena sama. Betul kan Dr. Farah? Keyword kena sama. Paling penting lah. Kalau you nak tengok communication style, you tengok communication style je. You jangan tengok campur-campur ada wording lain tak mau. Nanti dia tak akan jadi. Systematic review tu tak akan jadi. That's why dalam literature review you kena pastikan keyword apa you nak guna. Then baru you boleh mengorak langkah ke arah systematic review. Okay, don't worry. Ada artikel banyak, baca, sampel pun ada. Sampel macam mana nak report tu pun ada. Okay, saya rasa cukup sampai di situ. Dah banyak sangat, nanti kepala dah macam strawberry kan.
dah kembang macam itu, tak apa. Nanti bila you buat, kan lebih baik kita buat kan. Bila you buat nanti, kita tak boleh buat exercise dalam even kalau kita face to face pun kita tak boleh suruh, okay cuba buat, tengok gini, kita tak ada masa. Kita bayangkan 3 jam, saya dapat bagi you, saya kena bagi you 2 topik. Tu terpaksa macam ni lah. So, tapi bahan-bahan semua dah ada. You tengoklah dalam e-learning, semua dah ada. Kalau you baca step by step, saya dah gone through dah daripada pagi tadi. Saya rasa semua kalau you baca tu, ya apa tu, insyaAllah you boleh faham. Dengan guidance daripada kami. 5 ke 4 orang kita orang ni. Saya, Dr. Rostam, Farah, Luqman, Syafi'i. Kita 5 orang. So insyaAllah kita seboleh-bolehnya kami akan guide you all sampai dapat buat proposal yang baik insyaAllah. Sekurang-kurangnya nampak. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada masalah apa nanti boleh kemukakan kepada dalam WhatsApp group. InsyaAllah kita cuba mana yang daya dalam keadaan sekarang. Okey, terima kasih kepada yang hadir bersama saya, Dr. Rostam, Dr. Farah, Dr. Luqman dah balik. Sebab dia ada di office tadi, so dia dah balik. Dia kata nanti jam dan nanti gelap. Okey, terima kasih Farah dengan Rostam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Nanti kita jumpa lagi yang ini. Jangan risau Aini. Okey. Dah keluar dah Aini. Okey, itu saja. Jangan risau Aini. InsyaAllah you can do it. Okey. Okey. Yang lain-lain, Haniza. Oh, ada Fairuz. Okey, tolong pergi tengok kat situ. Saya ada Padlet. Okey, saya nak awak perkenalkan diri dan tolong letak gambar. Supaya semua orang boleh ingat. Oh, Aini yang ni, Haniza yang ni, Intan yang ni, Najwa, Fazila yang ni, Fairuz yang ni, Abdul Rahman yang ni, Anis yang ni. Okey, Dr. Rostam dengan Dr. Farah saya dah kenal sangat. Belakang ni pun saya kenal. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi lain kali. InsyaAllah. Nanti masa kawan-kawan saya dengan Dr. Rostam apa semua, insyaAllah saya pun ada. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.